Hai, bertemu kembali dalam kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 3. Unit 6, Olahragawan Harapan, subtopik Lontaran Gemilang, muka surat 39 bersama Cikgu Masyita dari SKPP 162. Standard kandungan 1.10 melakukan kemahiran asas balingan dengan lakuan yang betul. Standard pembelajaran 1.10.1 melontar objek bentuk spera dalam pelbagai jarak. 1.10.2 merejam objek bentuk rod pada pelbagai jarak. 1.10.3 murid dapat melempar objek bentuk leper pada pelbagai jarak. Sila rujuk buku teks muka surat 39. Subtopik ialah lontaran gemilang. Chin N bersama rakan-rakannya sedang belajar kemahiran balingan. Terdapat 3 stesen yang akan dilalui oleh Chin N dan rakan-rakannya, iaitu stesen A, stesen B dan stesen C. Jom kita lakukan latihan ini bersama-sama. Stesen A. Buka langkah besar, tegakkan badan dan rejam objek berbentuk rod ketika siku lurus dengan pantas. Murid-murid, apakah sukan yang sedang dilakukan oleh mereka? Ini ialah objek berbentuk rod. Ya, sukan yang sedang dilakukan oleh mereka ialah merejam lembing. Jom kita pelajari sukan merejam lembing. Pertama, merejam lembing merupakan acara balapan dan padang di mana lembing atau tombak berukuran kira-kira 2.5 meter panjang direjamkan oleh para peserta. Kedua, perejam lembing memperoleh momentum dengan berlari di dalam kawasan yang telah ditentukan. Ketiga, rejam lembing adalah acara bagi kedua-dua atlet lelaki dan juga wanita. Keempat, pemenang akan ditentukan menerusi rejaman atau balingan yang paling jauh. Seterusnya, terdapat 2 gaya pembawa lembing. Gaya pertama ialah gaya atas bahu. Perhatikan gambar. Lembing dipegang secara berpenjuru merentangi tapak tangan. Pelontar harus memegang lembing itu pada aras yang lebih kurang sama dengan aras telinga dan selari dengan tanah. Gaya kedua ialah gaya sisi. Perhatikan gambar. Lembing dipegang dengan tangan lurus ke belakang. Lembing itu berada di bahagian rusuk pada aras pinggang semasa pelontar bersedia untuk berlari. Semasa berlari dan sehingga tiba masa lembing itu hendak dilancarkan. Seterusnya, peraturan asas pertandingan merejam lembing. Pertama, lembing mesti dipegang di bahagian balutannya. B. Renjaman dikira batal sekiranya mata lembing iaitu kepalanya tidak menyentuh tanah terlebih dahulu, iaitu tidak mendahului bahagian-bahagian lain lembing. C. Renjaman dikira batal jika pelontar menyentuh garis lengkungan bulatan atau kawasan di hadapannya. D. Pelontar hanya boleh meninggalkan landas lari setelah lembing itu mendarat. E. Lembing mestilah direjam melalui atas bahu atau bahagian lengan. F. Cara merejam yang luar biasa tidak dibenarkan. Jom saksikan video merejam lembing yang telah cikgu sediakan. Stesen B. Buka kaki seluas bahu, kilas pinggul, tolak tangan ke hadapan dan lontar objek berbentuk spera. Sukan apakah yang sedang dilakukan oleh mereka, murid-murid? Ya, sukan yang sedang dimainkan oleh mereka ialah lontar peluru. Jom kita pelajari sukan lontar peluru. Pertama,
Lontar peluru merupakan salah satu acara padang dalam kejohanan olahraga. Kedua, peluru diperbuat daripada besi padu atau tembaga. Ketiga, berat peluru adalah berbeza mengikut kategori. Untuk murid sekolah rendah, peluru yang digunakan adalah seberat 2.72 kg. Keempat, terdapat pelbagai teknik atau gaya lontaran iaitu gaya lontaran sisi, gaya berdiri, gaya membelakangi kawasan lontaran dan gaya Paris-O'Brien. Perhatikan gambar, terdapat 4 teknik dan gaya lontar peluru. Pertama, lontar peluru gaya berdiri. Kedua, lontar peluru gaya Paris-O'Brien. Ketiga, lontar peluru gaya sisi. Keempat, lontar peluru gaya membelakangi kawasan lontaran. Seterusnya, 2 teknik memegang peluru. Perhatikan gambar, teknik pertama ialah memegang peluru dengan 3 jari. Peluru disokong di pangkal ketiga-tiga jari tengah yang direnggangkan sedikit dari ibu jari. Jari kelingking dibengkokkan di sisi peluru. Teknik kedua memegang 5 jari. Kelima-lima jari digunakan. Ibu jari dan jari kelingking mengimbangi kedudukan peluru. Teknik ini disyorkan untuk para pelajar sekolah rendah. Peraturan asas lontar peluru. Pertama, lontaran dibuat dalam bulatan bergaris pusat 2.13 meter. Kedua, pelontar masuk dan keluar dari bahagian belakang bulatan. Ketiga, peluru mesti mendarat dalam sektor 40 darjah. Keempat, pelontar dikira batal apabila menyentuh kawasan luar bulatan atau memijak bahagian atas kayu penghadang berukuran 10 cm tinggi semasa dan selepas peluru dilepaskan. Dan kelima, pelontar boleh keluar dari bahagian belakang bulatan lontaran selepas peluru mendarat. Jom saksikan video acara lontar peluru yang telah cikgu sediakan. Lontar peluru ada 3 fasa. Fasa persediaan, fasa lontaran dan fasa pemulihan. Kita kena masuk daripada belakang. Ya, gaya Paris-O'Brien. Peluru di bawah telinga kita tengok. Ya. Buat lontaran. Lepas lontaran, pulihan. Lepas lontaran, pulihan. Ya, 3 fasa. Keluar ikut belakang. Pulihan. Stesen ketiga ialah kilas pinggul. Luruskan tangan dan lempar objek berbentuk leper dengan pantas. Perhatikan gambar, ini ialah objek berbentuk leper. Sukan apakah yang telah dilakukan oleh mereka, murid-murid? Ya, sukan yang sedang dilakukan oleh mereka ialah lempar cakra. Tahukah anda apakah itu sukan lempar cakra? Jom kita pelajari. Sukan lempar cakra mempunyai prinsip yang asas seperti lontar peluru. Cakra diperbuat daripada kepingan kayu tebal yang berbentuk bulat, leper dan dibaluti besi di sekelilingnya. Peserta perlu mempunyai kekuatan otot, kelajuan serta menguasai teknik lemparan yang betul untuk menghasilkan lemparan yang sempurna dan jauh. Gaya lemparan. Terdapat 2 gaya lemparan. Pertama, gaya berdiri atau gaya 90 darjah. Perhatikan gambar. Kedua, gaya berpusing. Jom kita pelajari cara memegang cakra dengan betul. A. Letakkan keseluruhan tapak tangan di atas cakra. B. Letakkan ibu jari di atas cakra. C. Rilekskan pergelangan tangan anda. D. Pegang cakra dengan ruas terakhir jari-jari. E. Jarakkan jari-jari pada bingkai besi. Untuk lebih kefahaman, jom saksikan video yang telah cikgu sediakan.
Seterusnya, uji minda. Soalan pertama, nyatakan acara balingan dan lompatan yang telah kita pelajari dalam topik ini. Acara balingan dan acara lompatan. Pertama, acara merejam lembing. Kedua, acara lempar cakra. Dan ketiga, acara lontar peluru. Untuk makluman murid-murid, sukan merejam lembing dan cakra lempar ini hanya dipertandingkan di peringkat sekolah menengah sahaja. Manakala acara lompatan pula yang telah kita pelajari ialah acara lompat jauh dan juga lompat tinggi. Sekian dahulu pelajaran pada hari ini. Semoga berjumpa lagi pada pelajaran seterusnya. Bye. Assalamualaikum.